Kalau dulu nak berceramah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakun nar. Jangan kamu condong kepada kezaliman, kelak kamu akan dibakar api neraka. Hari ini waqtasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kita sesama Islam ini. Ada dalil dan mereka menggunakan dalil bukan untuk kepentingan Islam tetapi untuk kepentingan Haji Adi untuk kekal sebagai duta khas bertaraf Sami Value. Pas pada tahun 78 dia betul-betul menolak darurat. Kenapa? Kerana masa tu PAS berebut menteri besar. Itu masalah politik yang kita tak nak cakap PAS betul, UMNO betul. Tapi nak cakapnya itu politik. Dan PAS marah pun kerana politik. Bila berlaku darurat, masa tu tak boleh nak berkempen. UMNO masa tu berkempen dan masuk pada pilihan raya, PAS tinggal 2 kursi yang dipanggil batu nesek. Jadi hari ini seperti PAS nak membalas dendam kepada UMNO. Kerana dulu UMNO yang mengerankan Kelantan dan PAS jadi pembangkang. Hari ini PAS yang dulunya berkahwin dengan Isma, bercerai, berkahwin dengan UMNO, nak bercerai, nak berkahwin pula dengan Bersatu. Hari ini seperti PAS nak membalas dendam kepada UMNO. Sebagai anak Kelantan, bekas tak pernah jadi ahli PAS tapi bekas aktivis royalty yang cukup akrab dengan PAS. Sebagai orang luar, bukan ahli PAS maksudnya Jeming tak ikut usrah lah YB sebagai orang luar, Jeming melihat kepimpinan PAS di Kelantan khususnya. Kelantan ni adalah pusat kepada kepimpinan PAS sejak daripada dahulu. Bagaimana sikap kepimpinan PAS itu sendiri? Sebab kita lihat pada darurat yang diisytiharkan di Kelantan 1978, PAS menolak juga dengan dalil-dalil, menolak dengan hukum hakam dan sebagainya. Dan satu ketika PAS menerima darurat ini ketika ini dengan dalil-dalil dan sebagainya. Jadi apakah saudara Jemil sebagai orang luar lah tengok macam mana sebenarnya pemimpin PAS ni? Adakah mereka tidak membaca sejarah ataupun memang itu DNA mereka flip-flop? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum tu saya nak perbetulkan sikit. Saya tidak luar daripada PAS kerana ayahanda saya adalah merupakan setiausaha PAS kawasan Pengkalan Cepa yang paling lama di Kelantan. Beliau ni setiausaha kepada Datuk Muhammad Ahmad di Kelantan ni. Dan dia juga merupakan mantan wakil pribadi kepada almarhum Tok Guni Aziz. Jadi saya dibesarkan dengan keluarga PAS. Dan saya dulu pun pernah berapa kali diminta untuk masuk PAS. Tapi kerana masa tu rambut saya panjang, saya tak mau ditarbiah. Saya kata cukuplah saya berada di luar. Tetapi saya memang membesar dengan PAS dan saya kenal PAS. Dan saya pada PAS. Dan ketika itu walaupun saya berambut panjang, saya tidak meminat untuk berada dalam organisasi secara rasmi. Tak mau pergi tamring, tak mau pergi usrah semua lah. Tapi saya membantu di luar melalui NGO yang kita kenal dulu sebagai NGO Royalty. Dan semasa saya berada dalam NGO Royalty, acap kali saya masuk ke bilik Menteri Besar. Masa tu almarhum Tok Guru. Dan saya boleh ceritakanlah sedikit, walaupun tak banyak pengalaman saya dengan almarhum Tok Guru, tetapi perbezaan terlalu banyak. Jadi saya nak betulkan dulu moderator, saya tidak orang luar pada PAS. Tetapi saya memang bukan ahli PAS. Okey, hari ini saya ucap terima kasih kepada The Static dan juga saya rasa bangga berada bersama dengan peguam PAS dulu. Yang kalau kita tengok, kalau di parlimen dia memang menjadi panggil attack kepada pimpinan PAS. Ustaz-ustaz muda lah, terutamanya Ustaz Mazu, Ustaz Latih. Dia sentiasa nak memprovok kita punya ahli parlimen Sepang ni, tetapi nampaknya dia you bukan layan saya lah, macam tu lah dia cakap ke PAS ni. Saya sendiri boleh memahami sebab bila orang PAS tu bangun, bila nak bercakap tentang agama Islam ni, saya memahami apa yang YB rasa, nak muntah, lawyer. Sebab di hadapan kita ni, mereka yang bukan ahli PAS original. Mereka ni datang kemudian, bukan datang ketika susah, datang dah Kelantan jadi kajian. Kelantan dah ada projek balok yang dia orang ambil, mungkin Komisi Allah Alam. Datang ketika senang. Dia ni nak bercakap tentang agama. Nak cakap ni tak pandai, ni tak pandai. Ya mungkin dah. Mereka tu banyak hafal lah tentang ilmu-ilmu Islam, dalil-dalil ayat Al-Quran tu. Tapi perbuatan tak sama.
Berkenaan dengan flip-flop tu saya rasa bukan dah flip-flop. Saya rasa itu dah jadi salah satu tabiat mereka berpolitik. Di mana tabiat berpolitik mereka ni, mereka tidak lagi ada prinsip. Seperti mana yang selalu saya sebut, PAS ini dah jadi ambil, bukan lagi mengambil konsep politik Islam ke, politik baginda Rasulullah SAW ke. Dia mengambil konsep politik macam Wali. Yang ni, apa saja yang boleh buat, dia akan buat. Bunuh, taklah mungkin bunuh dari segi bunuh karakter, fitnah, mungkin dia kata yang tidak sepatutnya, dan yang lebih teruk adalah adu domba. Yalah, kalau kita tengok YB Hanifah Maidin, dia tuduh lepas apa? Dulu katanya langgar bai'ah. Dia kata langgar bai'ah kerana keluar daripada PAS. Satu ketika dulu, dia punya cakap tu macam. Tetapi kalau kita ingatlah, PAS saya rasa PR yang ke-14 masih lagi berbai'ah dan PAS memberitahu kepada rakyat, dia turun berkempen kepada rakyat pada PR yang ke-14, katanya kita masuk lawan UMNO, lawan PH. Itu PAS kata PR yang ke-14. Dan juga Jeming, dan juga dia sendiri berkempen bahawa tidak akan bekerjasama dengan UMNO. Yes. Kalau kita dengar ucapan ulama PAS di Kelantan ni, dia sama ke UMNO ni seperti pengak tahi. PAS ni pengak pisang. Jadi pengak tahi tak boleh bercampur dengan pengak pisang. Itu perumpamaan yang diberi oleh PAS sebelum PR yang ke-14. Dan mungkin ada bai'ah. Dia kata ada bai'ah tetapi tak ada bai'ah siapa talak 3 semua. Tapi ada bai'ah. Tak akan bersama dengan UMNO. Kita masih lagi dalam proses selepas PR yang ke-14. Kerajaan yang diambil oleh PAS dan juga Muhyiddin Yassin ni bukan melalui mandat rakyat, bukan melalui pilihan raya. Yang mereka kata dulu tidak akan bersama dengan UMNO ni, kerap putus tak akan bersama. UMNO parti jahat, parti kafir, UMNO mesti dihapuskan. Mereka pada ketika hari ini sedang menikmati menjadi kerajaan. Dan kita boleh tengoklah hari ini apabila kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diambil melalui pintu belakang tu nak jatuh, Muhyiddin Yassin betul-betul menggunakan Tok Guru Jadi yang telah diberi jawatan duta khas ni untuk cari dalil. Dalam Facebook kita tengok anak muda buat kartun. Seorang orang tua berperut buncit, pusing-pusing, dialog, jap nak cari dalil. Kita ketawa, lucu. Tetapi itulah hakikat yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada PAS. Ming, PAS sedikit. Kita jelas mengenai tunggangan yang dilakukan oleh PAS, oleh pimpinan PAS khususnya. Tetapi sayangnya kita melihat ahli PAS di bawahan, di cawangan, di kawasan, di kampung-kampung, seolah-olah macam sudah dicucuk hidung untuk percaya bulat-bulat apa yang dikatakan oleh pimpinan. Apa punca kepada perkara ni boleh berlaku? Ya, seperti mana YB kata tadi, candu yang paling mujarab dalam dunia ni agama dan juga kaum yang mudah sangat dibakar. Kalau kita tengok ketika Indonesia pemilihan gubernur Datuk Bandar, ketika di antara Ahok, Basuki Cahayapurnama bertemu dengan Anies Baswedan. Jadi Ahok ini telah difitnah oleh sekumpulan ulama kononnya di Indonesia ni kerana mempergunakan ayat Al-Quran. Dan ulama ini telah membakar rakyat Indonesia dengan ayat-ayat yang bahawa kita tidak akan bersama dengan Nasrani, kita tidak akan bersama dengan orang kafir. Lalu berjalanlah orang Indonesia tu, ada satu ketika yang ulama nak tunjuk betapa mereka berjuang demi Islamnya. Kepada lelaki yang tidak boleh berjalan, maka keluar di tepi jalan dan berikan air kepada mereka yang berjalan ke kota Jakarta. Mereka berbaju putih menuju ke Jakarta. Dan memang itu bukan CGI ke, editing ke, memang betul-betul berlaku. Rakyat Indonesia telah berkumpul di kota Jakarta lebih daripada 1 juta. Rakyat miskin, rakyat kaya atas nama Islam berjalan di Indonesia kerana Islam terancam. Kerana seorang manusia bernama Ahok membaca ayat suci Al-Quran. Nak wayaknya, nak cakapnya bahawa orang Islam ini, kalau dia tak faham sangat tentang Islam, dia mudah dibakar. Contoh kita di Malaysia. Di Kelantan sebagai contoh hari ni. Sebelum ni, selain daripada Islam ni seolah-olah tidak layak dah duduk di muka bumi. Dah jadi macam Yahudi dah kita ni. NGO, non-Muslim, sister, Buddhis, semua tak bagus. Islam bagus. Buy Muslim first, macam-macam. Hari ni berlaku di Kelantan.
Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Kelantan menghantar surat kepada Persatuan Buddhis supaya memberi peralatan untuk pesakit COVID yang ditempatkan di Putih. Alhamdulillah persatuan itu beri. Di mana dikata yang kita, kenapa tak minta daripada duit 400 juta tu? Yang saya nak cakapnya, sebelum ni dia kata macam-macam dekat NGO, KP, kita kata mereka para tak kepala ni tak boleh bekerjasama langsung ni. Tapi bila bab macam ni, sama juga 2014 dulu, masa banjir, bila susah, kita terima siapa pun nak bagi. Ini flip-flop yang telah dia lepas. Macam dulu sebelum dia jadi KJL. Nak berusaha dengan negara China, kalau kita tengok macam-macam dia kata, China, KP tak boleh berusaha dengan China, dengan India, tak boleh India, bantai Islam. Hari ni, menteri dia yang jaga sawit, elok-elok buat kerjasama dengan India. Ini satu bukti, satu pemberian besar daripada langit kepada kita, di mana apa yang YB kita ni Pak Maidin cakap dalam parlimen PAS ni penunggang agama, dulu orang tak percaya. Baca kata berhentilah boleh YB. Tapi hari ni, saya rasa PAS tak berani dah menulis. Kecuali walau grade D, dia tetap menulis. Kerana dia menulis ni tak tahu apa dah. Asal dia menulis je. Tetapi walau grade C ni dah malu-malu dah. Alamak, dulu PAS bawa RU355, inilah Islam, tak dia nak bawa. Dulu LGBT macam bla bla dah senyap. Jadi flip-flop PAS ni daripada 78 dulu, yang kita kata daurat ni memang betul. PAS pada tahun 78, dia betul-betul menolak daurat kerana apa? Kerana masa tu PAS berebut menteri besar. Itu masalah politik yang kita tak nak cakap PAS betul, UMNO betul. Tapi nak cakapnya itu politik. Dan PAS marah pun kerana politik. Bila berlaku darurat, masa tu tak boleh nak berkempen. UMNO masa tu berkempen dan masuk pada pilihan raya, PAS tinggal 2 kursi yang dipanggil batu nesek. Jadi hari ni seperti PAS nak membalas dendam kepada UMNO. Kerana dulu UMNO yang menggerankan Kelantan dan PAS jadi pembangkang. Hari ni PAS yang dulunya berkahwin dengan Isma, bercerai, berkahwin dengan UMNO, nak bercerai, nak berkahwin pula dengan Bersatu. Hari ni seperti PAS nak membalas dendam kepada UMNO, PAS tak ada dalil apa-apa dah. Yang penting kuasa. Yang penting PAS boleh mengekalkan Haji Hadi ni sebagai duta khas bertaraf Sami Value. Boleh jadi duta khas, bagi rasmi pertanian anak muda pun okey dah Haji Hadi. Kenapa? Yang penting bagi Haji Hadi bukan lagi perjuangan Islam, tetapi Haji Hadi ini pun berfikir pasal kuasa. Dan kalau kita tengok live dia semalam pun, memang Haji Hadi masih Haji Hadi. Kita tanya 2 tambah 2 berapa, Haji Hadi kata matahari. Tanya lain, jawab lain. Itulah jelas mereka flip-flop, bukan setakat flip-flop tentang pandangan, mereka juga flip-flop bila kita tanya. Kita tanya soalan matematik, dia jawab kimia. Bila kita tanya kimia, dia jawab fizik. Jadi, takkan habis kita nak berbicara dengan PAS ni. Dia ada dalil. Dia ada dalil. Dia ada dalil. Dalil dulu, kalau kita ingat dulu, kalau mungkin YB Anipah masih ingat dulu, kalau dulu nak berceramah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakunun nar. Jangan kamu condong kepada kezaliman, kelak kamu akan dibakar api neraka. Hari ini waqtasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kita sesama Islam ini. Mereka ada dalil dan mereka menggunakan dalil bukan untuk kepentingan Islam, tetapi untuk kepentingan Haji Hadi untuk kekal sebagai duta khas bertaraf Sami Value. Itulah sebab apa mereka menggunakan politik flip-flop, kerana seperti ahli politik lain, demi kuasa, demi jawatan dan juga demi gaji bulan-bulan, dan di Kelantan demi Mercedes.